Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat datang kepada yang sudi hadir ke dalam kelas EQMS kita. Kita ada 21 mata 21 pasang mata yang sedang memandang ni. Saya nak tanya apa khabar semua, sihat ke tak? Boleh jawab, boleh unmute, boleh jawab ataupun boleh jawab dalam chat. Alhamdulillah sihat. Okey, Alhamdulillah. Hari ni hari Isnin, kalau kat negeri-negeri yang hari ni baru start kerja mesti ada Monday's Blues orang kata kan. Hari ni hari apa? Saya pun tak ingat hari ni hari Isnin. Kadang-kadang tak ingat hari ni. Okey, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Faizal Syukri bin Muhammad bersama pasangan saya Azila binti Muhammad. Kami diperkenalkan ke dalam bisnes yang cukup hebat dan luar biasa ini oleh New Sapphire Afif dan Hidayah. Upline seterusnya New Founder Sapphire Azri dan Suhaila. Upline seterusnya Emerald Direct Nazri dan Nora. Upline seterusnya Founders Executive Diamond Syariman dan Diana. Upline seterusnya Diamond Direct Rosli dan Jamilah. Upline seterusnya Sifu Founders Double Diamond Sifu Fahmi dan Mazliatun. Dan tempatnya Rupa Musra. Triple Diamond Ayahda Haji Abdullah dan Bonda Hajjah Mariam. Okey, pada hari ini kita akan bercerita sedikit sebanyak tentang satu produk yang terbaru. Sebenarnya tak baru juga. Produk Relight Daily memang dah sedia ada sebelum ni. Cuma kali ni yang lama telah dihentikan dan di-upgrade. Pada tambah bahan-bahan baru. Upgrade lah, senang cerita dia upgrade. Kita nak tengok apa benda yang ada. Namanya multivitamin and multimineral plus tablet. Okay. Hari ni 4 November ya. Okay, tapi sebelum kita terus bercerita pasal daily ni, kita kena main teka-teki dulu pagi-pagi ni supaya kita punya otak dapat dirangsang. Kadang-kadang teka-teki saya mengarut sikit. Okay, saya nak main teka-teki pagi ni. Siapa tahu kat depan ni, kat skrin anda ni, makanan apa ni? Nasi lemak. Nasi lemak. Boleh jawab, boleh unmute boleh ataupun ikut chat pun boleh. Saya sedang memerhati. Semua kenal kan? Ini nasi lemak. Saya rasa dia adalah makanan universal. Nasi lemak dengan kacang lagi. Sedap sedap lah. Komplit ni basic set yang komplit. Itu belum lagi kita campur ayam goreng ke, sotong ke, kerang ke, macam-macam boleh masuk. Senang kan? Semua kenal. Okay, next. Ni kalau tak kenal saya tak tahulah. Sate ayam. Sate ayam. Sebenarnya saya pun cari juga kalau ada sate daging ke, sate arnab, tapi tak ada. Memang kau kenal. Biasanya kita makan sekarang nak dapat sate pun senang. Mana-mana pun ada jual, pasar malam pun ada jual. Gaya-gaya lagi lah antara menu utama lah sate ni. Okey ni? Ketupat palas. Ketupat palas. Lemak-lemak sedap tu. Oh, kalau buat lah, ya, dia punya pakai beras pulut campur dengan santan, buat lebih santan sikit, lemak-lemak, oh memang syok. Ini? Asam pedas. Asam pedas. Asam pedas dekat mana? Glamour asam pedas. Kat Melaka, kat negeri lain pun ada kan. Kat Melaka je ada. Tapi nak tunjuknya ni asam pedas. Best tak? Suka tak? Siapa yang suka asam pedas? Saya sebenarnya confuse asam pedas Johor ke Melaka ke saya tak tahu rasa dia sama ke tak. Dekat Terengganu pun ada asam pedas, saya pun tak tahu ada beza ke tak. Tapi saya tengok tu semua saya sebut asam pedas je. Kita tahu mungkin sedap lah, mana-mana tempat pun sedap apa.
Okey ni. Nasi daging. Nasi daging tak boleh sebut nasi daging tu. Ni bukan nasi daging Kelantan ni. Ni nasi dagang Terengganu. Dia Kelantan dia lain sikit. Dia bukan pulut dia warna koko sikit. Dia lain. Ni nasi dagang Terengganu. Dia tak sebut nasi daging sebab dia bukan Kelantan. Dia bukan Kelantan, dia Terengganu, nasi dagang. Okey, ini Nasi kerabu. nasi kerabu, tengok semua kenal. Okey. Jadi sebab apa saya tunjuk gambar-gambar makanan ni? Sial, orang yang buat PMLS, majoriti dia buat IBLK, masa ni belum makan lagi. Tapi pagi-pagi disajikan dengan menu-menu yang agak enak. Agak-agak sebab apa? Saya tunjuk ni sebenarnya dekat Malaysia ni ada macam-macam jenis makanan. Itu belum lagi termasuk dengan makanan viral yang pelik-pelik. Kita tengok buah sekarang disalut dengan air gula. Kononnya nak bagi dia crispy. Dengan kopi teh yang dicampur dengan macam-macam perisa, pewarna, pemanis, odengnya, dengan kondoknya, dengan sandwich pelanginya, dengan Milo kepalnya, dengan Milo tabuknya, dengan teh tarik, teh tarik, orang panggil tirjanah punya teh tarik ni. Sampai separuh susu pekat dia. Itu pun ada orang pernah ada viral baru-baru ni, bila ditegur berkenaan susu pekat pun orang marah. Dia kata mana ada mamak guna gula buat teh tarik, dia orang guna susu pekat. Hakikat dia sebenarnya di dalam susu pekat tu sangat tinggi gula. Orang anggap gula tu nampak pada gula putih sahaja. Okey, belum kira lagi dengan kewujudan restoran makanan segera. Walaupun ada sebahagian ni ada orang yang memang dah boykot, tapi still lagi wujud benda ni. Makanan-makanan segera yang mudah didapati. Saya ingat kalau zaman-zaman dulu, saya ingat zaman 90-an dulu, saya zaman sekolah lagi, kalau nak makan restoran makanan segera ni hari raya sahaja. Kita dapat duit raya baru kita pergi KFC. Masa tu saya ingat snack plate baru dalam RM5 kot. Snack plate. Sekarang tak tahu berapa belah ringgit sekarang. Tapi sekarang lagi mudah nak dapat. Kalau dulu memang agak sukar nak dapat, sekarang lagi mudah nak dapat. Saya rasa kalau pergi shopping mall, satu mall tu kadang-kadang ada berapa banyak restoran makanan segera. Tapi bila kita tengok balik, kita tengok dekat negara kita, ni, macam-macam makanan ada. Jajang pun, boleh kira lagi, jajang pun ada banyak. Sekarang lagi senang boleh beli, kedai Iko pun ada. Mr. DIY pun dah jual jajang-jajang semua. Mana betapa mudahnya akses makanan kita. Tapi, kalau kita tengok negara kita ni sebenarnya mempunyai terlalu banyak makanan. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Bahkan tepi jalan pun, street food pun ada banyak orang jual makanan. Pelbagai makanan, sama ada makanan tu sihat ataupun kurang sihat ataupun langsung tak sihat. Sepatutnya dengan keadaan negara yang terlalu banyak makanan, kita sepatutnya dah tak lapar. Dan mungkin tak ada rakyat Malaysia yang mati kebun orang sebab tak ada makanan. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Adakah anda bersetuju negara kita tak ada banyak makanan? Ya, betul. Okey, tapi kenapa kalau kita tengok keratang akhbar ni, daripada berita harian 21 Disember, kira-kira 5.6 juta kanak-kanak di negara ini dilaporkan berganda, iaitu kekurangan malnutrisi, makanan berkhasiat hingga boleh memberi risiko menjadi obesiti apabila dewasa. Dan keratang kedua, dunia sekarang mengalami masalah kekurangan makanan yang meluas, termasuk juga Malaysia. Ini Sinar Harian 11 Ogos 2024. Dia kata Global Nutrition Report melaporkan terdapat 2 juta rakyat Malaysia yang tidak cukup makan, iaitu tidak makan 3 kali sehari.
Kita pun tak cukup makan juga. Banyak yang buat AFK makan 2 kali atau sekali sahaja. Tapi yang dimaksudkan tak cukup makan adalah tak cukup makan dari segi makanan yang bernutrisi. Kereta Akhbar Berita RTM 27 November 2023. Dia kata membimbangkan 20% kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami masalah batuk dan obesiti. Di Malaysia, 23% kanak-kanak 4 hingga 5 tahun mengalami kebantutan. 22% malnutrisi, maksud dia tidak cukup nutrisi. 32% malnutrisi tahap tinggi. Jadi kalau kita campur 22% ni yang tak cukup nutrisi, 32% tidak cukup tahap tinggi. Jadi situ sudah dapat 54%. Melebihi separuh daripada kanak-kanak umur 4 hingga 5 tahun yang tidak mendapat nutrisi yang cukup. Tengok projek Borgen yang meninjau 16 projek perumahan awam rendah di KL dan Selangor mendapati 22% kanak-kanak bawah 5 tahun mengalami pertumbuhan terbantuk. Berita seterusnya Citizen Journal. According to Nutrition Society of Malaysia, up to 2/3 of Malaysian adults. Dia kata 2/3 daripada dewasa Malaysia tidak mencukupi vitamin D. Dan hampir 1/3 kanak-kanak Malaysia bawah umur 20 tahun tidak mendapat vitamin D dan kalsium seperti yang disarankan. Kalau ikut pada kita tengok makanan kita tadi terlalu banyak, tapi kita masih dilaporkan tak cukup nutrisi. Ini lagi Cosmo 14 Jun 2024 berdasarkan tinjauan kebangsaan kanak-kanak morbidity. Pada 2022 sebanyak 21.2% kanak-kanak mengalami pembesaran terbantuk akibat kekurangan nutrisi. Sinar Harian 12 Julai 2023. Hampir 1 juta penduduk di negara ini berada dalam kategori kurang zat. Dan Berita Harian Singapura bercerita pasal Malaysia. 30% kanak-kanak Malaysia alami batuk kerana kurang nutrisi dalam pemakanan. Jadi kita sendiri kita tengok betapa banyaknya makanan. Terlalu banyak makanan yang disajikan di Malaysia, tapi masih lagi kita kekurangan nutrisi. Sebab apa? Ada berapa banyak? Banyak sebab, banyak faktor-faktor kita kekurangan nutrisi ni sebenarnya. Yang pertama, diet tidak seimbang. Diet tak seimbang ni sebenarnya ada orang yang tak suka makan sayur. Ada orang tak suka makan daging. Itu memberi kesan kepada diet yang tidak seimbang sebenarnya. Ada orang yang dia banyak makan sayur tapi dia kurang makan protein. Ada orang dia banyak makan protein, kurang makan sayur. Kita lah. Golongan kita. Sebenarnya kita diet tak seimbang. Tapi kita tahu, kita belajar yang banyak kita punya nutrisi terdapat pada protein sebenarnya. Tapi ada juga sedikit sebanyak ada berlaku kelompongan disebabkan kita tak dapat nutrisi tertentu daripada makanan-makanan yang kita tak ambil. Perprosesan makanan. Makanan hari ini diproses. Kalau macam beras saja pun, dia proses dibuang fiber. Dan menyebabkan kekurangan vitamin B. Sebab proses makanan tu sendiri akan menghilangkan vitamin-vitamin dan mineral di dalam makanan tu. Bahkan kalau kita, bukan kilang ni, kita ambil telur sebiji, kita goreng, buat telur mata sekalipun, proses memasak tu pun menyebabkan kekurangan ataupun kehilangan zat nutrisi itu, sama ada vitamin ataupun mineral. Lepas tu sebab terlalu sibuk dengan tekanan kerja, orang keluar pagi, balik malam. Ada orang kata pergi gelap balik gelap. Pergi gelap balik gelap. Keluar kerja pukul 6 petang, balik sampai rumah pukul 7-8 malam. Dah berapa jam situ. Jadi dengan keadaan masa yang suntuk, jadi ramai rakyat Malaysia tidak sempat nak sediakan makanan yang bernutrisi. Belum kira lagi pencemaran dengan toksik. Sekarang hari ni kita tengok pencemaran udara daripada asap-asap kenderaan. Mungkin kereta zaman sekarang dah kurang asap. Asap-asap daripada kilang, asap-asap rokok,
asap-asap vape apa semua tu. Itu semua pencemaran dan toksin. Jadi bila banyak berlaku pencemaran, badan kita perlu lebih lagi nutrisi untuk detox semua masalah-masalah tu. Itu baru pencemaran udara. Belum pencemaran air. Dengan isu mikroplastiknya, dengan isu air tercemarnya, dengan isu air dia penuh dengan pelbagai masalah-masalah. Tapi alhamdulillah kita ada East Spring. Boleh settle bab-bab air. Bab-bab makanan sekarang, kalau kita tengok sekarang makanan yang dicampur dengan orang panggil benda, dibaja dengan baja kimia, disembur dengan racun serangga pun pencemaran tu. Alhamdulillah kita ada dish drop boleh tolong cuci. Binatang haiwan-haiwan sekarang, makanan sekarang diberi dedak, makan dedak, kurang berkhasiat. Haiwan pun sekarang kurang nutrisi. Jadi kita makan sesuatu yang kurang nutrisi. Itu sebabnya kalau kita tengok daging grass feed, harga dia macam mana? Harga dia sangat mahal. Sebab haiwan dia diberi nutrisi yang cukup. Sedangkan kita, kalau kita makan daging lokal sekalipun yang fresh, okey lagi. Harga pun tetap mahal lagi. Pertengahan harga dia. Harga dia masih mahal tapi kita punya penternak di Malaysia masih campur antara dedak dengan sumber-sumber daripada rumput-rumput segar. Tapi macam mana dengan daging-daging import? Daging-daging sejuk beku yang memang dibuat khas untuk komersial. Lembu-lembu diberi makan dedak supaya membesar yang tidak seiring dengan umur dia. Ayam, kalau kita tengok ayam yang dikomersialkan, tengok macam mana tulang dia rapuh kan. Itu sebab ada orang kata orang suka gigit tulang. Sebab tulang senang gigit. Sedangkan kalau kita ambil ayam kampung, kita sembelih ayam kampung, dia punya tulang dia keras. Siapa pernah makan ayam kampung? Ayam kampung kan dia punya isi dia liat. Dia punya tulang dia keras. Sebab apa? Dia membesar secara semula jadi. Berbanding dengan ayam-ayam yang dikomersialkan. Tapi still dia ada protein yang ada. Yang kita masih lagi boleh pilih. Selain daripada itu, keperluan individu juga berbeza. Kalau wanita pregnant, dia perlukan iron folik ekstra. Kalau orang kanak-kanak, dia perlukan vitamin tertentu. Orang yang ada masalah diabetes, dia perlukan dia perlukan vitamin tertentu lah. Setiap orang keperluan dia berbeza. Dan ada banyak lagi sebenarnya kenapa ada berlaku kekurangan nutrisi ni. Ayam kampung buat rendang sedap. Memang sedap. Dia lambat nak hancur. Ya, ayam kampung pun dah diberi dedak sekarang. Cuma dia tidaklah kita beri betul-betul kita jaga dia dalam reban, lepas tu betul-betul dia bagi dedak. Kadang-kadang orang kampung masih lagi melepaskan ayam sebab kita tengok ayam pun dia tak semestinya dia makan dedak je. Dia makan ulat, dia makan cacing, dia masih lagi omnivore sebenarnya, bercampur dia orang makan. Nak sebut dia ayam pula dah. Dia orang makan. Okey. Okay, apa tanda-tanda kurang nutrisi? Jadi ada banyak tanda-tanda dia. Tiba-tiba kalau kulit kering dan nampak rasa kasar-kasar. Itu ada salah satu tanda kurang nutrisi. Kuku rapuh. Kalau tengok kadang-kadang nampak kuku bergaris-garis, nampak kuku tak berkilat-kilat. Mata kering. Mata kering ni mungkin tak cukup nutrisi. Pada masa sama mata kering disebabkan oleh mata kita kering sebenarnya. Mata kering dan boleh menyebabkan alergi. Gatal-gatal sebab mata kering. Dia bukan setakat kita kurang nutrisi, mata jadi kering. Bukan habis kat situ je. Bila mata kering, kita akan mengalami kegatalan pada mata. Lepas tu mulalah mata kita. Apa panggil dia? Saya tak tahu panggil dia. Orang kata sebut genyih mata. Saya tak tahu orang luar panggil apa. Gosok mata, tak apa benda ya. Luka lambat sembuh. Itu antara tanda-tanda kurang nutrisi. Orang diabetes luka lambat sembuh pun sebab kurang nutrisi sebenarnya. Selain pada faktor keradangan dan faktor gula terlalu tinggi, faktor kurang nutrisi pun menyebabkan luka lambat sembuh. Sakit otot, rasa badan-badan lengah-lengah, penat, sakit setiap masa.
Ha. Orang Kedah pun genyes juga. Genyes. Nasib baik ada orang Kedah. Sistem imun menurun. Sekejap-kejap demam. Demam tau. Demam. Sekejap-kejap demam. Hari ni demam tak sampai seminggu demam lagi. Lepas tu demam, asyik-asyik demam. Bukan demam je, sesama, batuk apa semua. Ya betul, bila kita demam, kita batuk, kita sesama, sebenarnya itu ada respon tubuh kita untuk lawan penyakit. Tapi kalau terlalu kerap dalam masa yang singkat, bermakna kita punya sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh kita dah menurun. Sama juga dengan masalah pencernaan. Kalau GERD, gastrik semua ada berkaitan dengan pencernaan. Sembelit, cirit pun ada kaitan dengan masalah pencernaan. Dan perubahan emosi yang tak stabil. Tengah-tengah dia gelak, tiba-tiba dia menangis. Tengah-tengah menangis, tiba-tiba dia mengamuk. Itu dah tahap kritikal. Tapi kita dalam keadaan biasa pun, kita mungkin perasan kita perubahan emosi yang tengah-tengah happy, tiba-tiba kita rasa bad mood. Mungkin itu salah satu sebab tanda kurangnya nutrisi. Okey, clear setakat ni ya? Kalau clear, komen sikit. Satu. Jelas, faham? Komen satu. Okey. Apa penyakit-penyakit? Tadi kita tengok tanda-tanda kekurangan nutrisi. Sekarang kita tengok apa penyakit yang banyak berlaku dalam dunia ni apabila kekurangan nutrisi. Penyakit beri-beri. Beri-beri ke beri-beri? Penyakit dia tak cukup zat sebenarnya. Scurvy kita tengok gusi berdarah, merah, asyik berdarah pagi-pagi. Bangun pagi tu mulut bau macam bangkai. Lepas tu gosok gigi, gusi berdarah. Itu scurvy. Ataupun selain daripada tu ada juga dia panggil satu penyakit, dipanggil penyakit gusi ataupun periodontitis. Yang ni pun penyakit gusi juga. Yang ni salah satu mungkin disebabkan kurang nutrisi ataupun ada sejarah kencing manis ataupun pernah merokok. Biasanya ada masalah dengan masalah gusi. Yang ni kalau pergi klinik gigi, doktor biasa akan refer kepada periodontik. Pakar gusi. Gusi pun ada pakar dia. Jadi benda ni kita kena aware. Keguguran pun salah satu sebab penyakit kerana kekurangan nutrisi. Kadang-kadang bila orang yang kerap gugur, kita kata mungkin rahim dia tak kuat. Sebenarnya hakikat dia ada nutrisi yang kurang. Rabun malam tiba-tiba siang hari okey, malam nampak gelap atau semua, itu adalah kerana kekurangan nutrisi. Anemia, kurang sel darah merah ataupun kurang hemoglobin. Yang ni pun antara penyakit disebabkan kurang nutrisi. Marasmus. Marasmus ni dia orang panggil apa? Dia macam terbatuk lebih kurang macam tu. Goiter penyakit melibatkan thyroid. Osteoporosis melibatkan tulang. Tulang ni osteoporosis ni kita kata tulang kita cepat bermasalah sebab kurang kalsium. Betul, kurang kalsium, tapi ke mana kita pergi kalsium tu? Ramai orang dia ada masalah keradangan pada saluran darah dia ataupun kekurangan magnesium dan kalsium, kekurangan magnesium dan vitamin D menyebabkan kalsium tu tidak dapat masuk, tidak dapat diserap ke dalam tulang kita. Itu sebabnya Nutrilite pun ada Carmed D. Dia kombinasi antara kalsium, magnesium dengan vitamin D. Sebab kalsium ni dia tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan magnesium dan vitamin D. Vitamin D yang paling free kita boleh dapat daripada cahaya matahari. Tapi atas faktor macam saya kata tadi, pergi kerja gelap, balik kerja malam, itu pun menyebabkan kita tak sempat nak kena matahari. IRO minus setiap hari-hari, habis mineral, betul. IRO menyebabkan kekurangan mineral dalam badan kita. Lepas tu penyakit kwashiorkor, dia perut jadi buncit macam tu. Penyakit riket. Penyakit riket ni ataupun dia punya tulang dia terjejas. Tulang dia kita tengok budak biasanya berlaku pada kanak-kanak, dia punya kaki dia tak dapat nak lurus dengan baik. Jadi ada banyak lagi.
Selain tu ini penyakit disebabkan kekurangan nutrisi. Punca-punca lain kalau kita selalu kerap minum air terlalu banyak. Kalau kita minum air terlalu banyak, nutrisi pun boleh hilang daripada tubuh kita. Terutamanya mineral. Yang ni aware sikit lah bagi orang yang amalkan AFLK. Kadang-kadang dia orang minum air terlalu banyak. Sebab ada mazhab-mazhab yang mengajar kita perlu minum air mengikut berat kita. Berat 25 kilo kena minum 1 liter air. Saya dulu berat 150 kilo minum 6 liter air. Sudahnya jadi apa? Jadi pening-pening, rasa nak pitang. Setiap kali berdiri daripada tempat duduk, bila berdiri tu rasa macam dunia ni gelap sekejap. Sebab apa? Sebab bila kita banyak minum air, badan kita pun akan buang air tu. Sama ada melalui peluh ataupun melalui air kencing kita. Dibuang tu sekali dengan elektrolit, sekali dengan mineral-mineral yang diperlukan. Itu sebabnya terjadi masalah-masalah tu. Okay, clear? Jadi kalau kita tengok ini tadi saya cerita daripada sumber-sumber paper apa semua, ini daripada sumber Amway. Dia pun dapat daripada sumber-sumber tertentu. Kekurangan nutrisi ni adalah kekurangan mikronutrien berlaku apabila kualiti makanan yang dimakan tidak memenuhi keperluan nutrisi. Sebab badan kita sebenarnya tidak dapat menghasilkan vitamin dan mineral kita sendiri. Tapi gula badan kita boleh hasilkan sendiri. Banyak simpanan gula. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang dia bagi alasan dia tak minum manis pagi-pagi, tertarik ke, dia kata aku tak boleh kalau tak ambil gula, kalau tak ada tenaga. Sedangkan gula ada banyak sangat simpanan dalam tubuh kita. Sama ada gula yang berlebihan dalam saluran darah ataupun gula yang dalam bentuk glikogen dalam hati ataupun gula dalam lemak kita. Ada banyak gula. Tapi garam, mineral badan kita tak hasilkan. Jadi kita kena dapatkan semua daripada luar. Itu sebabnya kekurangan nutrisi ni menjejahkan 2 bilion orang secara global. Dalam dunia ni kekurangan nutrisi ni menyebabkan 2 bilion orang ada masalah kekurangan nutrisi. 2 dalam 3 wanita terdedah kepada risiko. Ramainya 2 daripada 3 orang wanita. Lepas tu 1 dalam 3 rakyat Malaysia keluarga yang berpotensi mengalami kekurangan zat besi, kalsium, vitamin C, D, apa semua. 1 dalam 3 rakyat Malaysia. Sekarang kita ada 52 orang, 52 keluarga lebih kurang. Yang masuk pasangan lah, yang tak masuk pasangan ada 52 pasangan, 52 keluarga kat sini. 1 daripada 3 kekurangan nutrisi. Antara kita pun ada yang kurang nutrisi. Jadi kalau kita tengok keperluan harian kita, berapa banyak kita perlukan vitamin? Kita perlukan vitamin C 75 mg untuk perempuan, 90 mg lelaki. Vitamin E 15 mg. Vitamin B1 1.1 mg, vitamin D adalah seperti yang terpapar pada skrin tu. Dan diberitahu apa keperluan vitamin dan mineral kita setiap hari. Berapa banyak? Yang sebelah kanan tu keperluan mineral kita. Kalsium 1000 mg, iron 18 mg untuk perempuan, 8 mg untuk lelaki, fosforus, sodium, zinc apa semua. Kita ada keperluan yang sepatutnya kita ambil setiap hari. Dari mana sumber makronutrien terbaik? Vitamin C dengan mineral. Vitamin daripada buah-buah, daripada sayur. Buah-buah daripada sayur-sayur hijau, semua-semua mineral. Tapi buah sekarang ada orang kata, saya tak makan suplemen. Saya dah makan buah orange, saya dah makan tembikai, saya dah makan jambu batu, saya makan lada. Betul. Tapi kalau ikut sebenarnya vitamin C daripada buah orange dengan lada lagi tinggi vitamin C dan lada. Tapi masalahnya sekarang vitamin yang ada dalam buah-buahan tu tak mencukupi. Dah tak cukup. Ada pula banyak fruktos, banyak gula. Kita nak ambil vitamin je, tapi kita ambil sekali dengan gula. Ibaratnya kita nak ambil protein, nak makan protein, tapi kita makan dengan gula putih, dengan gula Melaka apa semua. Habis kurang macam tu, kita nak ambil sumber yang terbaik, kita nak ambil vitamin, kita ambil mineral, pada masa sama kita terambil sekali dengan fruktos. Jadi macam, orang kata macam tak berapa kena lah. Okey, sekarang kita pernah terfikir tau.
Macam mana tumbuhan ni dia mempertahankan diri? Kalau kita manusia, orang kejar kita boleh lari. Kalau haiwan, kalau kita kejar dia boleh lari. Paling-paling tidak dia boleh serang kita balik. Dia ada kuku yang tajam, dia ada taring yang panjang. Tapi kalau tumbuhan macam mana nak pertahankan diri? Pernah tak siapa-siapa tengok kalau kita segah tumbuhan tiba-tiba dia lari. Dia keluar daripada pasu. Siapa pernah tengok? Tak pernah lah. Tumbuhan tak boleh nak lari. Jadi dia ada mekanisme untuk mempertahankan diri daripada virus, serangga, persekitaran, penyakit, apa semua. Apa dia? Sebab phytonutrient tu. Phyto tu tumbuhan, nutri tu nutrisi. Jadi ia adalah satu komponen organik tumbuhan untuk melindungi tumbuhan dan dianggap menggalakkan kesihatan manusia. Buah-buahan, sayuran, bijiran, kacang-kacang dan ni semua ada phytonutrient. Tumbuhan lari ya, kata kejut tengok tumbuhan lari ya. Okey, tapi ada juga mekanisme tumbuhan ni sebenarnya dia berbahaya juga dengan manusia. Tapi kita Nutrilite MW telah mencari fitonutrient ataupun sumber-sumber yang dapat membantu manusia. Jadi benda-benda ni semua selain pada dapat melindungi haiwan, dia juga dapat melindungi kita. Okey, kita tengok beza. Okey, tadi kita dah cerita pasal apa penyebab kekurangan nutrisi, sebab apa kita kurang, penyakit sebab nutrisi. Jadi inilah sebenarnya tujuan utama kita. Kita nak cerita pasal daily. Jadi daily ada orang tanya kita, apa beza daily lama, daily baru? Daily lama ada 11 vitamin. Siapa coteng skrin tu? Ada 11 vitamin dan 7 mineral. Daily baru ada 13 vitamin dan 8 mineral. Jadi dia improve lagi. Lepas tu dari segi kandungan pun dia makin banyak. Jadi harga dia up sikit. 70 tablet harga 79. Dulu 60 tablet RM54.50. Dia naik pun lebih kurang sebiji dan 88 sen sebiji. Okey. Vitamin yang kita dapat, keperluan vitamin yang kita dapat dalam satu tablet. Satu tablet ni ada phytotonik 6 mg bersamaan dengan 2.8 cawang radish, rambut putih. Vitamin A ada 666.66 mg bersamaan dengan 2.6 biji tomato. Vitamin C bersamaan dengan hampir sebiji oren. Vitamin D bersamaan dengan 1.63 cup susu. Vitamin E bersamaan dengan 16 biji, 16.8 biji aprikot. Vitamin B1 bersamaan dengan 3.7 cup kacang peas, kacang hijau, kacang peas tu. Vitamin B2 bersamaan dengan 1 cup almond, badam. Niacin bersamaan dengan 3.36 mushroom, cendawan putih. Lepas tu vitamin B6 bersamaan dengan hampir 3 biji pisang. Folic acid bersamaan dengan 32 batang asparagus. Vitamin B12 bersamaan dengan 1.7 of 3 ounce daging siliong. Biotin bersamaan dengan 6.4 biji telur kuning. Agak-agaknya lah kita mampu tak nak makan semua ni dalam masa sehari. Siapa mampu? Saya rasa kalau oren pun, oren okey sebiji boleh. Tomato 2 biji saya tak pasti boleh ke tak. Kalau saya susu memang saya tak minat. Aprikot mana nak mencari. Dan 6 biji nak kena bedal. Tahu tak? Green peas sampai dekat 4 cawan. Mampu tak kita nak makan semua ni? Tak mampu. Itu sebabnya kita perlukan suplemen. Sama juga mineral. Mineral yang kita dapat daripada satu tablet bersamaan dengan 0.36 susu. Lepas tu dapat iron pula daripada 26 cawang kacang peas. Iodine kita kena dapat daripada hampir 10 slice American cheese. Rasanya makan 3 cheese pun dah muak, rasa nak muntah. Lagi nak makan 10 keping cheese. Lepas tu brown rice. Gula beras perang hampir 1 cup. 4 biji shiitake mushroom. Lepas tu ada macam 3.62 navy beans, 3 ounce raw peanut, apa lagi? Sampai pening, sampai pusing kepala nak tengok. Mangan, kita perlukan hampir setengah cup
pineapple, nenas. Lutein kita nak dapat daripada 5 biji telur grade A besar. Itu baru kira lutein satu. Benda-benda lain lagi kita memang tak mampu nak makan semua ni dalam sehari. Itu sebabnya kita perlukan daily ni. Apa lagi ada dalam daily ni? Selain pada vitamin, kita dah cakap vitamin ada 13 vitamin, ada 8 mineral. Ia juga ada kita ada juga perkataan tubuhan ataupun plant concentration. Ada 80 mg perkataan tubuhan daripada acerola cherry, daripada lobak ungu, daripada elderberry. Waktu ada pula dalam ni ditambah pula lagi dengan vitamin mineral penting dan perkataan tumbuhan. Waktu saiz tablet dia lagi kecil, 30% lebih kecil daripada saiz tablet lama. Senang telan. Ada orang tak boleh nak telan sebiji, terlekat tu. Kalau macam kita kadang-kadang 5-6 biji pun boleh telan. Mudah ditelan dan mesra perut. Dia tidak menyebabkan berlaku masalah-masalah perut jadi pedih perut ke, rasa mual ketak. Okey, apa superfruit yang ada yang yang kata acerola cherry lah, lobak ungu lah, elderberry lah, lutein daripada marigold lah. Okey. Cherry ini terkenal dengan sumber vitamin C yang sangat tinggi. Jadi vitamin C ni adalah antioksidan dan dalam acerola cherry ini terdapat vitamin C yang sangat tinggi. Okey. Dalam lobak ungu, dia punya memberi warna ungu, merah, biru. Inilah ada anthocyanin. Benda ni terdapat dalam buah dan sayur. Dia ada 2 kali ganda alfa dan beta carotene, vitamin A, yang lebih tinggi berbanding lobak oranye tu. 2 kali ganda lebih tinggi. Elderberry ni pun dia secara tradisinya dia banyak ditanam di sebelah Eropah dan Amerika, juga memberi banyak vitamin ekstra. Sama juga lutein boleh terdapat dalam marigold ni bersamaan dengan 10 gram bayam. Ini adalah perkataan tumbuhan yang terdapat dalam daily. Okey, fusi. Fusi kita dah tahu vitamin C daripada acerola cherry ni untuk menggalakkan sistem imun, labat merah untuk melindungi tubuh kita daripada tekanan oksidatif. Lepas tu elderberry ni antioksidan juga untuk menjaga penjagaan keseluruhan tubuh kita. Dan lutein daripada marigold ni untuk mata rabung-rabung malam ke, mata kurang nampak ke, mata cepat penat ke, lutein sangat membantu untuk masalah berkaitan dengan mata. Jadi sebab apa daily ni dicipta? Daily ni dicipta ni sebenarnya ada banyak lapisan masyarakat yang menggunakan daily ni. Orang dewasa yang baru mengenali suplemen. Kadang-kadang ada orang tu dia baru nak start makan suplemen, dia tak tahu nak makan suplemen apa. Kita kata okey, kita boleh perkenalkan dengan daily. Dan dicipta untuk memenuhi keperluan orang dewasa yang ingin menambah diet mereka dengan vitamin dan mereka tambahan. Dia jenis makan sayur-sayur, buah-buah apa semua je. Kita tahu daripada makanan-makanan ini tak cukup, tapi dia nak tambah lagi vitamin dan mineral, kita boleh suggest daily. Orang dewasa yang ingin mulakan dengan suplemen multivitamin dan multimineral sekali sehari. Sebenarnya bagilah siapa-siapa pun. Ini sebenarnya syarat je yang ada dalam slide Amway. Orang dewasa yang baru mengenal suplemen. Bagi je siapa, kita boleh suggest siapa-siapa je daily ni. Asalkan dia nama manusia, kita boleh suggest daily. InsyaAllah tak ada masalah. Cuma kadang-kadang lebih baik kalau kita boleh pocket double act. Tapi kita tahu pocket orang tak sama. Jadi kita boleh suggest daily. Harga yang lebih mesra pocket. Okey. Clear? So, habislah 45 minit. Habis kurang. Ada sebarang soalan. Soalan pun saya pun tak expert sangat apa nak jawab ni. Kalau yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau yang saya tak boleh jawab, kita tunggulah akan datang kita sempang kat Pocik. Biar Pocik jawab. Ataupun mana-mana coach kat sini boleh jawab, boleh jawab. Ada soalan tak? Boleh unmute ataupun boleh tanya dalam chat. Tenang, tak ada orang nak tanya. Okey, tak apalah. Kalau tak ada orang tanya, sekarang tak ada orang tanya, mungkin ada orang nak tanya. Coach Faizal nak tanya.
Ya, sila. Alah, Saya adik. tak adalah saya tambah, bukan tambah macam okey contoh Ah, kan kita dah ada multivitamin daily. Lepas tu ya. kenapa kita kena consume lagi macam B complex ataupun BioC sedangkan B complex dan BioC tu dah ada dah dalam daily. Saya nak tanya yang tu. Okey, daily dia sediakan dia punya kandungan setiap vitamin dan mineral adalah berdasarkan recommended harian untuk orang normal. Tapi kita tahu setiap orang keadaan dia berbeza-beza. Okey, orang normal dia mungkin cukup dengan daily. Tapi orang yang ada masalah kesihatan lain. Contoh, kita tahu suplemen bukan ubat. Mungkin dia dah dapat rawatan daripada hospital apa semua, tapi nak bantu ada masalah. Okey, contoh orang kecil manis. Orang kecil manis ada terlibat dengan masalah saraf. Saraf dia bermasalah, saraf dia rosak, saraf dia kaki dia kebah-kebah. Jadi apa vitamin B yang ada dalam daily tidak mencukupi untuk cover masalah dia. Jadi dia perlukan vitamin B kompleks untuk ekstrakan lagi masalah tu. Jadi vitamin-vitamin lain itu sebabnya kita dalam PMS dengan UFFH kita recommend Pak C daily dengan omega. Yang lain-lain kita perlukan jika ada masalah yang ekstra. Contoh MFC juga. MFC kita perlukan untuk orang kecil manis. Macam LCTE ada kaitan dengan masalah fatty liver, kemih apa semua tu bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh individu tu. Kalau dia tak ada masalah, dia normal langsung tak ada masalah, insya-Allah daily pun cukup. Okay, clear Daily Okey, terima boleh tak kalau kasih. makan lebih? Okey, sama. Daily boleh makan tak lebih sebiji sehari. Sebenarnya kita tengok pada botol tu dia memang sebotol sehari, sebiji sehari. Kalau kita ambil ekstra tak ada masalah sebab bila ada kekurangan vitamin tertentu badan kita akan ambil daripada situ. Cuma kalau badan kita dah cukup nutrisi yang diperlukan, badan kita akan flush keluar vitamin dan mineral yang ekstra. Dia bukan macam ubat. Suplemen ni bukan ubat. Dia hanya orang panggil apa, mengisi kelompongan ataupun gap pada kekurangan vitamin dan mineral yang kita dapat daripada makanan biasa. Okey, jelas ah? Okey, ada soalan lagi? Coach Faizan. Ya, ya. Kalau macam double X, kalau kita amalkan double X tu kita kena minum air yang lebih kan? Kalau macam mana pula dengan daily? Dia sebenarnya sebab apa bila kita amalkan satu-satu suplemen kita perlukan air lebih, sebab badan kita respon yang menunjukkan kita kurang air sebenarnya. Jadi ada setengah suplemen, setengah nutrisi tu dia proses dia perlukan lebih ekstra air, jadi badan akan hantar signal ke tubuh kita yang kita perlukan air. Kita akan rasa dahaga. Tapi tengok kalau kita ambil daily sama juga. Kalau kita rasa kita ambil daily tu kita tak rasa dahaga, bermakna badan kita tak perlukan ekstra air. Tapi kalau kita makan daily tiba-tiba rasa lain macam asyik dahaga je, bermakna badan kita sedang proses sesuatu ataupun sedang bertindak sesuatu, dia perlukan ekstra air. Sebenarnya badan kita memang dicipta dia dah bagi tanda-tanda jika kita perlukan air. Tak kira kita makan apa benda pun, tak makan suplemen sekalipun, tiba-tiba kita makan durian banyak, kita rasa kepanasan badan kita pun dia bagi respon yang kita perlukan air ekstra sebab badan terlalu panas. Orang demam kadang-kadang dia punya tekak rasa kering, itu maknanya respon tubuh dia perlukan air. Jadi tak semestinya kita ambil double X ke daily ke kita perlu minum air. Kita memang kita perlu minum air bila badan perlukan air tu. Jadi sama juga daily pun kalau kita rasa tubuh kita diperlukan air, memang kita kena minum air ekstra. Tapi bukanlah kata macam saya bagi tahu tadi, saja-saja nak minum air. Sampai 6 liter sehari, 5 liter sehari memang tak perlu. Dan tak berapa baik untuk tubuh lah. Okay, clear Kak Intan? Okay, clear. Ada satu lagi coach. Okay, ada seorang customer, dia kata lepas dia ambil daily, dia payah membuang. Dia kata sebelum tu okey, dia kata, tapi selepas ambil daily dia payah membuang. Macam mana kita nak
orang kata apa, nak bagi tahu dia lah, supaya dia tak serik, supaya dia boleh teruskan dengan daily kan, sebab kita nak bagi satu nutrisi yang baik kan. Dia sebenarnya bila melibatkan pembuangan ni, kita kena tanya banyak benda. Kita kena tanya juga apa menu yang dia makan sebelum tu. Kadang-kadang ada orang lepas dia ambil daily, dia rasa badan dia sebenarnya bila kita dah cukup nutrisi, kita kurang makan. Kita sendiri kurang makan sebab badan kita bila dia cukup nutrisi, dia cukup tenaga, dia cukup apa, kita kurang makan. Bila kita kurang makan, maka kita kurang membuang. Lepas tu orang pun dia kata dia sembelih. Sebenarnya dia kurang membuang. Tapi ada juga penyebab lain, faktor makanan lain. Dia ambil terlalu banyak fiber pun boleh menyebabkan kurang membuang. Jadi bukan kata sebab dia ambil daily dia terus kurang membuang. Kita kena tengok dia punya history dia. Apa dia makan sebelum tu, macam mana dengan tidur dia, macam mana dengan water intake dia. Itu sebabnya kalau kita pergi jumpa doktor, doktor, saya demam, saya muntah-muntah. Doktor akan tanya, okay, makan apa semalam? 2 hari lepas makan apa? Sebab doktor nak tahu history pemakanan dia. Jadi kalau kita, kebanyakan orang dia bila dia makan daily, ada ataupun apa-apa suplemen dia makan, biasa ada perubahan tubuh dia nak talakan kesalahan tu pada daily. Tapi dia tak nak kata direct. Mungkin macam tu. Tak semestinya orang macam tu. Tapi ramai saya jumpa memang dia macam tu. Dia nak talakan masalah tu pada suplemen. Sedangkan kita kena tengok dia punya history pemakanan dia sebelum tu. Dari segi dia ada masalah penyakit tak sebelum tu, macam mana dia punya air dia, macam mana dia punya rehat dia, cukup tidur ke tak. Banyak benda kita kena tanya. Jangan dia kata, aku lepas makan daily ni, cirit-birit lah. Aku lepas makan daily ni, sebelit lah. Kita pun teruk. Alamak, kalau macam tu jangan makan lah. Terus kita suruh stop dia. Sebenarnya kita kena tanya dulu sikit-sikit. Ataupun paling-paling tidak pun, kalau masalah tu berlanjutan yang sangat teruk, kita suruh di refer ke doktor. Kadang-kadang juga ada berlaku sesuatu tu sebab healing factor ataupun healing crisis, di mana tubuh kita sebelum ni tak dapat vitamin, tak dapat mineral. Jadi bila kita ambil multivitamin, multimineral, badan kita dah mula nak buat kerja dengan baik. Jadi masa itulah badan kita nak buang toksin lah, masa itulah badan kita nak buang racun-racun lah. Sebab sebelum ni badan dia tak dapat berfungsi dengan baik. Itu sebabnya orang yang buat IFK, bila kata flu dia, sebenarnya salah satu sebab proses tubuh tu, dia nak membuang toksin-toksin yang dah lama terkumpul dalam lemak kita apa semua. Itu sebabnya berlaku gatal-gatal kulit apa semua. Jadi dia sama ada itulah, sama ada memang dia ada masalah dari segi pemakanan, masalah rehat ataupun masalah healing crisis. Kita tengok dia makan tu, kita tengok pula untuk dalam masa berapa hari. 3-4 hari, kalau okey lah tu. Kalau tak okey, kritikal sangat, kita tengok sembelit siapa dia penat sangat, siapa dia teruk sangat condition dia, better dia jumpa doktor. Itulah nasihat dia. Okay, Kak Intan. Okey, terima kasih Coach. Okay. Tak haus tapi urine tak jernih, tetap kena tambah air. Tak jernih tu macam mana? Sebab kita sebenarnya urine kita janganlah terlalu jernih sangat. Kalau terlalu jernih sangat tu, maknanya kita terlebih air tu. Jernih sangat, terlalu jernih tu dia kurang terlebih air sangat. Jadi takut terkeluar sekali dengan mineral. Dia bukan yang terlalu pekat warna dia dan tak terlalu jernih. Dia warna biasa-biasa je. Tapi kalau kita nampak terlalu warna dia terlalu pekat tu, itu mungkin juga kita kurang air. Okay, clear? Umur berapa dah boleh makan konsum daily plus? Daily ni biasanya 3 tahun, 4 tahun ke atas. Ia senang cerita, kanak-kanak pun sebenarnya kalau dia boleh telan daily, itu tidak ada masalah. Tapi biasanya kanak-kanak dia tak pandai nak menelan tablet. Itu sebabnya kita pun ada multivitamin untuk kids. Lebih kepada macam gula-gula. Sukalah budak-budak kalau makan macam tu. Kalau kita nak bagi daily seketul tu, ada yang tak mampu nak telan. Daily ni makanan sampingan kan. Betul. Dia sebenarnya makanan tambahan untuk
isi gap kekurangan pada vitamin dan mineral yang kita kurang dapat daripada makanan seharian kita. Okey, ada soalan lagi? Kita pun dah hampir pukul 11. Jadi saya rasa saya dah kena stop. Kalau ada soalan lagi lepas ni, kita boleh tanya dalam grup. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Kalau saya tak jawab pun ada coach-coach lain yang boleh jawab. Jadi itu je lah dari perkongsian daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang terkasar bahasa yang tak sedap didengar. Kerana sebenarnya saya tak sengaja, tak disengajakan benda itu, tak niat untuk nak kata siapa-siapa. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach sharing. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.